عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baiklah rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersyukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan, segala pilihan Allah memilih kita semua untuk menjadi tetamu-tetamu Dia, berada di rumahnya dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita buat tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mencari redha Allah, dari apa yang Allah redha, apa yang Allah suka. Kalau kita tengok kehidupan kita sehari-hari lah, kita tengok sehari-hari, kita sebenarnya menunggu apa ni? Yang kita nak dalam hidup kita. Ada apa lah dalam hidup kita semua dah. Penghujung kehidupan kita sebuah kematian. Berubah alam daripada alam roh pergi kepada alam kandungan ibu, kemudian keluar balik pada alam dunia, lepas alam dia masuk alam barzah pun kekal hinggalah pada alam akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Ada dua pilihan, surga dan neraka, itu je. Kemudian kita kecilkan lagi masa kita hidup apa taklif fardi yang bersifat harian, ya Allah perintahkan kepada kita, ya Allah tanggungjawabkan kepada kita setiap hari, jaga aurat, jaga solat. Jaga aurat, jaga solat. Orang dapat jaga aurat, jaga solat, clear. Puasa Ramadan tak kena tiap-tiap hari. Haji umrah tak kena tiap-tiap hari. Yang tiap-tiap hari kena tutup aurat. Tutup aurat pun ketika kita berdepan dengan saja panah-panah yang sangat telanjang. Tanya. Oh, hai lebih gede main kaki lebih boleh. Ada masalah. Kemudian tak ada makruh. Maksudnya hari-hari yang kita menjaga aurat, pada hari-hari yang kita menjaga sembahyang. Hak minggu sembahyang Jumaat. Hak bulanan ada zakat tak kena sebulan sekali, zakat kena setahun sekali. Itu banyak sebenarnya kita nak jaga sebenarnya. Bukan Allah suruh kata setiap hari mau kena sedekah. Tak ada suruh sedekah tiap-tiap hari tak. Mau mampu sedekah. Jadi kehidupan kita sebenarnya hari-hari yang kita kena jaga ialah ingat Allah Ta'ala. Mau tak nak buat apa sunat, buat wajib pun cukup lah. Kan sahabat pernah tanya aku boleh buat sembahyang tutup aurat, aku boleh puasa bila datang yang Ramadan. Kalau haji aku mampu itu je. Adakah aku masuk surga? Syurga lah. Tapi syaratnya buatlah maksiat. Yang dilarang engkau tinggalkan, yang diperintah engkau lakukan. Saya tahu masalah dunia ni, alam ni, dalam kita ni para awam mukadimah mengenai sebut dah, dunia ni dua bahasa, dua pesing je, dua pengen je. Satu buat yang diperintah, dua tinggal yang dilarang. Itu je. Tak payah pun ada sebenarnya. Tapi yang dilarang tak payah. Berapa ramai yang boleh buat ketaatan, tetapi berapa ramai yang tak boleh tinggal kemaksiatan. Dia sembahyang tapi mengumpat penuh mulut. Dia sembahyang tapi tipu orang. Boleh kata sembilan masuk, ada ruang dan peluang tipu. Dia sembahyang tapi payah jaga maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Jadi waktu Imam Ghazali kata, kita belajar ni pun dua PN, dua biasanya hidup. Buat yang diperintah, tinggallah yang dilarang, barulah selamat kamu. Jadi beban Allah Ta'ala, tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni tidaklah beban yang membebankan, menyebabkan kita tak nak bergerak, tak nak buat apa benda, tak nak buat apa, aku telah terbelenggu. Tak. Memang orang Islam tu dunia ini sebagai penjara bagi orang Muslim dan dimerupakan syurga bagi orang kafir.
dunia. Sijnatul ad-dunya sijnatul mu'min. Dunia itu sijnahnya maksudnya penjara bagi orang mukmin. Tak banyak patah larang tu pun banyak. Jadi kalau kita pun patah larang kita banyak, dari segi makan minum pun kita akan selamat sebenarnya. Maka begitu juga dalam hal agama, kalau kita tinggal patah larang, buat yang wajib, tak buat yang sunat, tak apa lagi. Buat yang wajib je, tapi patah larang tu pun banyak. Patah tu tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh itu kerana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid dharain thumma amin. Itu kita sambung lagi bidayatul hidayah. Iaitu dalam bau ni dah lepas dah kita membicarakan mengenai pemilihan kawan lah. Betul eh? Kita sambung lagi pemilihan kawan kita berhenti pada 5 syarat Mana sih? Ke belakang? Ya, 5. Kita berhenti ke surat apa? Yang pertama macam dah orang yang berakal macam kan? Tak lagi? Ya, berakal dah. Macam dah? Kita berhenti pada orang yang ke habis dah? Orang yang soleh? Rasulullah belum. Belum Belum. Orang yang baik akhlaknya. Baik. 5 syarat ataupun ciri yang boleh dijadikan sahabat. Saya baca umum dulu Yang pertama disebut oleh Imam Ghazali berakal. Orang yang ada akal. Yang kedua orang yang soleh, iaitu orang yang baik. Yang ketiga orang yang berakhlak mulia. Ada berakal tapi akhlak tak mulia ada. Dan yang keempatnya elok. Yang keempat orang soleh, orang yang tamak dunia. Jangan berkawan dengan orang yang tamak dunia, hubbud dunia. Itu syarat dia, itu prinsipal dia. Dan yang kelimanya iaitu berkawanlah kamu dengan orang yang benar pada kata-katanya. Kenapa orang berakal? Telah disebut oleh musannif kerana dia akan orang kata akan membawa kita ke arah kebaikan. Sebab dia sentiasa berfikir untuk kebaikan, untuk orang yang ada akal. Sebab manusia ni tersusun daripada al-aqlu yatarakkabul insanu min al-aqlu wan nafs. Manusia itu tersusun daripada nafsu dan juga akal. Maka orang yang berakal itu kalau menguasai nafsu dia lebih baik daripada para malaikat. Malaikat tak ada nafsu Malaikat dia tak makan, tak minum, tidak berjimuk, tidak apa. Dia ada nafsu. Manusia ada nafsu, ada akal. Haiwan tak ada akal, ada nafsu saja. Kalau kita ada akal tapi akal kita tu tak dapat kuasai nafsu, tapi nafsu menguasai akal, maka kita lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan memang tak ada akal. Dia balu semacam lah. Mak dia boleh balu, ayah balu anak. Jadi kalau anak apa ada mak boleh berzina dengan anak dan sebagainya, maka dia lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan tidak demikian. Orang kita orang Melayu Islam pula ada pula yang salah setor bedah, setor bunyi. Lembu tak pernah bedah, setor rupu. Maknanya teruknya manusia ni lebih daripada haiwan. Itu cerita dia. Itu sebab tu orang yang berakal. Ada warna. Warna hijau. Hijau. Bukan hijau. Bau lulus. Dia tengok dia tak nampak. Hari Haji Yusuf pun tahu. Kita bang dia. Rupanya tak ada pecek lagi. Tunggu Haji Yusuf lagi boleh pecek. Hai muncul. Tapi bunyi tak cuma. Kau tak bunyi. Biasanya tutup lubang tak bunyi. Bunyi juga. Handphone remote. Yang kedua orang yang soleh. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu.
Iaitu Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya. Maknanya orang yang tak soleh, orang yang toleh, lawan soleh toleh, orang yang jahat, orang yang tak taat kepada Allah SWT. Kalau dia tak taat kepada Allah, mu tak boleh taat kat dia. Kalau dia tak taat kepada Rasul, mu tak boleh taat dia. Mudahnya prinsip dia. Aku akan mentaatimu selagi engkau mentaati Allah dan Rasul. Tak kira dia mak dan ayah kita, sama ada pemimpin kita dan sebagainya. Saya akan taat kamu selagi kamu taat Allah dan juga Rasul. Wahai suamiku, saya sayang akan taat saya. Ada ayah. Ayah, Yusuf. Ayah kau sayang panggil. Mami. Sayang akan ikut kata-kata abang seandainya abang ikut perintah Allah dan juga Rasul. Kenapa kita tahu? Kalau dia tak ikut perintah Allah dan Rasul, tak boleh ikut. Memang tak boleh ikut. Itu ada tu suami saya larang saya pergi ziarah mak ayah saya. Pergi ziarah mak ayah bukan wajib bagi isteri yang telah ada suami. Jangan salah pula, jangan salah anggap kan. Walaupun dalam satu rumah, tiba-tiba di atas mak ayah kita sakit, jelas dalam kita hadis kena taat kepada suami. Adakah itu durhaka kepada Allah? Tak. Sebab itu bukan wajib. Kalau suami kata awak tak benarkan awak sembahyang, itu tak boleh. Itu pun tak boleh sanggup. Apalah jahil, suami punya melatai haram punya laki, aku nak sembahyang tak bagi. Tak boleh sumpah dia. Sumpah kita pula biasa. Awak nak keluar, jangan pakai tudung, jangan taat. Tapi tak boleh lah marah suami balik. Mu tahu tak Mamat, Natal tak uti. Kita sumpah pula tak lelaki, tak boleh sumpah. Ayah kita kata ayah kita sendiri, mungkin beli nombor ayah 43. Ketua ni tak pandang ketua tekan nombor beratai, tak boleh. Dosa dia tanggung, kita tak boleh balas balik kat dia macam tu. Alah, beli nombor ayah. Tak apa, tak nak pergi ayah. Durhaka. Tak apalah, tak durhaka. Ustaz kata kalau tak pergi buat maksiat ayah suruh, tak kira durhaka. Sebab pergi judi tu Allah marah. Kita buat bodoh gitu je lah. Oh, mana durhaka? Dia kata 1000 kali durhaka pun tak jadi durhaka sebab dia melanggar perintah Allah. Begitu keedah dia. Ni bila lelaki kata tak payah pergi lah, tak payah balik rumah mak, raya haji tak payah balik lah, tahun lepas kena dah 27 jam, tahun ni tak payah, tunggu seminggu tu lelaki nak makan mi bandu. Buat mi bandu pucuk lidah dalam TikTok. Nak makan mi bandu muah dah berbulan, dia tak uang, dia tak masuk, dia buat bodoh. Tu lelaki belalak puji mata betul nak makan. Dosa dia nak balas balik sebab dia tak boleh balik kampung. Dia pun balas balik tak buat mi bandu, tu lelaki nak berdosa. Walaupun dia tak jawab mulut, malah buat sendiri lah, dia makan kedai mak-mak mana-mana pergi. Dia tak semestinya jawab mulut, perbuatan dia pun cukup dah. Perbuatan. Buat ni kau. Dia pergi buat tapi tak marah. Kita nak tengok bola Kelantan lawan Liverpool masa tu. Contoh dia. Kelantan lawan Liverpool. Kita nak main pukul 2 pagi waktu waktu Amerika, bukan waktu Malaysia. Pukul 2 pagi bini tidur dah kita pun. Yang buat nasi goreng. Pataya dia tarik. Bini pun bangun dengan kemegatung muka masa air pasti jebol pada air pasti. Buat juga tapi dalam keadaan nak marah. Tumbuk bawah putih dapur terjerat sebelah bangun juga tengok bola. Bunyi kuat sangat. Bawah putih sulah je. Bawah putih sulah pakai smackdown Undertaker ya. Ini suruh pun. Ayah buat lolah kecil kami nak tertarik lagi. Buat tapi mulut tu momeh. Tak lelaki buat lah. Tu pun dosa. Buat. Tak lebat. Bang minta maaf, tak larat bang. Tapi jangan tipu pula. Padahal dia larat, dia kata tak larat. Dosa lain pun tak. Ingat baik-baik. Itu namanya toleh. Dan jadi soleh ni
orang yang baik, ikut perintah Allah. Sebab tu larangan sini, jangan kamu taat, jangan kamu ikut orang yang telah kami palingkan hati, kami lalaikan hati mereka daripada ingat Allah. Maksudnya orang suruh buat maksiat, mu jangan taat, tak kira siapa pun dia. Apatah lagi kita nak pilih dia sebagai kawan kita. Duk menipu saja, semayang pun lambat saja. Sebab kita ni ikut, kadang-kadang ikut nak jaga hati kawan kita. Kadang-kadang kita main futsal pukul 4, asal pukul 4:45. Nak habis kata, oh sikit lagi pukul 5 orang pukul asal. Sikit lagi pukul 6.30. Sikit lagi pukul 7. Maghrib 7.30 kata, dah lah setengah jam lagi. Kita makin lama. Buat panas peti masa tu. Tak mati bahan peti. Itu maknanya kawan yang tak soleh tu. Kalau dia soleh, dia cepat-cepat. Cepat-cepat untuk pergi sembahyang. Masuk asar dah. Okeylah, kita sembahyang dulu. Tu soleh. Fungsi mesyuarat pun, dah masuk waktu zuhur ni. Walau pukul 1.30 dah. Orang dah azan tak dia. 1.22. Okay, kita berhenti dulu setakat ni, mesyuarat kita tangguhkan pukul 2.30 selepas sembahyang dan juga makan. Oh, tu soleh tu. Ni baru 1.30. Sikit lagi siap-siap baca dia, kata 2.30. Tu 2.30 tu 2.30. Asal berapa asal? 4.45. Dah sangat perlu. Kalau macam ni orangnya, jangan buat kawan. Ni kata Imam Ghazali, ni jangan buat kawan dia. Dan maka jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kecintaanmu terhadap, akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Israrul ala saghair fasarul kabair, kata ulama ni pepatah, bukan hadis pepatah orang Arab. Dia kata berterusan buat dosa kecil, dia akan jadi dosa besar. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Manusia singgit, sepusing, lama-lama boleh beli intan berlian, bernilai berjuta-juta. Gitulah lebih kurang. Sipan. Mana gitu juga kita buat dosa kecil tak rasa macam dosa. Buat sikit. Oh dia suara pendek, hari luar pendek, esok luar pendek, dosa luar pendek, hari luar pendek dosa kecil. Kalau melibatkan aurat dilihat oleh orang yang non-Muslim dan juga oleh perempuan yang halal nikah. Bagi sama-sama lelaki Muslim, dia dibenarkan di antara pusat dengan lutut di situ. Pohon lutut boleh lagi, mazhab kita Syafi'i lah. Kalau dengan perempuan asing yang ni tak boleh, satu badan bahkan. Satu badan. Nak tengok awak ni supermarket di gamuk ke tak gamuk ni waktu. Pakai seluar pendek tak pakai baju. Confirm orang kata gila, confirm. Orang kata orang mana duduk ni? Ada mana? Tu KK prima tu. Prima. Apa yang gila sangat? Tak pakai baju, pergi di ada mana, pergi ayat ilmu. Kan seluar pendek tak pakai baju, gila orang kata. Maknanya masyarakat tak boleh terima sebenarnya. Jadi kalau masyarakat pun tak boleh terima secara umum, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja nak tunjuk kepada orang. Jadi kita dah buat dosa kecil, seluar pendek, lama-lama dosa dia tak jadi besar, tapi banyak dosa jadi dosa besar lah. Jadi gitu. Sekali curi, sekali mencuri, tak boleh sebab melibatkan orang. Sekali berjudi, kata judi pula, judinya yang tidak melibatkan binatang, tidak melibatkan laga haiwan, tidak melibatkan manusia. Kata ketika nombor main tiket tu kita aja, kita ngemesing. Yang ni bekas seluar pendek, dia seluar pendek sampai setahun. Sama lah dengan judi ni, sekali judi. Sebab apa sebut judi tadi? Sebab judi itu yang tidak melibatkan manusia. Kalau judi yang melibatkan manusia, payah. Judi melibatkan Allah Ta'ala ataupun tinggal sembahyang, dia melibatkan Allah Ta'ala, dia tak melibatkan manusia. Judi seorang-seorang tinggal di mesin, ketak, kuda ke, menatang apa tak tahulah. Tak. Tinggal nombor tu tidak melibatkan manusia. Kita dengan tu ya. Mana kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau melibatkan manusia, melibatkan haiwan, lagu ayam. Contoh, lagu ayam. Lagu ayam melibatkan manusia sebab kita berlagu dengan ayam orang sebelah. Lepas tu yang kedua, ayam tu akan balik daripada masyarakat, dia ketuntuk semula.
Sebab tu ayam dia akan bangkit semula daripada mahsyar ni. Dia cari mula mana hak pelago aku dulu. Yang pelago ikan apa tu? Ikan lago tu. Yang lago kalau disempurna saya ingat dulu di Kota Belud. Yang lago lembu dengan kebang. Oh. Hak teruk juga lago berlomba kura-kura. Ibu minyak di punggung. Minyak panas, minyak cakapak tu. Ikat dia pun cucuk dia ekor kura. Terus sekejap dia panas. Dia lari. Jadi hak tu lari dalam berkali 5 km sejam ke apa tak tahulah dah. Hak ni lagi bijak lagi, dia berapi tu. Dia bakar dia pucak baru api. Lagi laju panas segera. Kawan tu lagi 15 km sejam. Hak ni mu tunggulah. Sedap cucuk punggung kura-kura sampai merah punggung kura. Aku tunggu daripada masa. Ini semua ni melibatkan makhluk yang lain, maka susah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau judi sekali tu dia judi, tapi dia ni tiap-tiap hari buat dosa kecil, bukan pendek. Akhir sekali dia akan sama dengan dosa besar buat sekali. Gitu maksudnya. Sebab tu bila orang nak akad nikah juru nikah atau tu iman, dia akan sebut marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Ta'ala dan memperbaharui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Tak pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah astaghfirullahalazim. Sebab bila mengucap dan juga istighfar, kembali dia jadi orang yang adil. Sebab syarat wali yang adil, syarat saksi yang adilani, dua saksi yang adil. Kalau kita jadi juru nikah, tiba-tiba datang saksi pakai seluar pendek, tak boleh jadi saksi. Dia kena tutup aurat dan dia kena istighfar semula. Mengucap dan istighfar. Sebab dia fasik. Orang yang fasik tak sah. Ketika menjadi saksi tu dia masih dari fasik, maka tak sah penyaksian dia. Tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab dengan Allah Ta'ala dia boleh menipu, dia boleh lawan Allah Ta'ala. Ini kan pula nak jadi saksi yang adil. Nak suruh dengar sah. Tak boleh pakai sah dia tu. Sebab sah dia tu tidak dinilai, tidak diiktiraf oleh Allah. Nah, baik-baik dia tengok dia pakai seluar pendek. Suruh pakai kain plekat, mengucap dan istighfar, sah masa tu. Lepas jadi saksi, dia tengok-tengok jadi saksi, lepas sah dia pun buka kain plekat dengan seluar pendek, tak apa. Ada mesin tu. Habis hak jadi saksi pun tak tahu si, bisa rokok kan seluar pendek. Aku tak boleh dah tak pakai kain plekat, lemah aku. Waduh. Tapi sekejap dia kepakai lah nak jadi saksi untuk jadi adil. Sekejap tu ya. Tapi kalau dia terus buat dosa fasik, dosa kecil tadi, maka dia akan jadi dosa besar kata ulama. Sebab itu jangan pilih orang yang tidak soleh untuk jadikan teman. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak kepada dunia. Hubbud dunia, cinta tamak kepada dunia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia, kerana bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh, kerana tabiat meniru dan mengikuti tabiat yang lain. Mana kita mudah sangat. Mana hubbud dunia, tamak kepada dunia ni, pantai jumpa jalan untuk jadi kaya, dia akan bedah. Tak kira lah melentang sapu, melentang apa, melentang mana-mana pun dia akan sapu. Ku, mak saya panggil mak ku, sebab dia raja harimau, mak saya. Dia panggil cik, kita panggil dia cik, orang kampung panggil mak ku. Mak ku ni busung dah tadi, bukan mengandung dah tadi. Masa tu dia mengandung kat saya, mak bosu. Sebab beza dengan abang tu 2-3 tahun dah. Kata, bukan, besar sangat tu, lama pula tu. Masa tu dah 10 bulan dalam perut. Tak keluar, dia kata busung dah ni, kata busung. Busung ni nyakit buat tak ada air apa dalam perut kan. Kemudian masa mengandung juga haid datang seperti biasa. Kita rahid setiap bulan tu datang macam biasa. 7 bulan depan makin awal. 31 hari bulan makin awal, kita orang macam biasa sehingga melahirkan anak. Saya duduk dalam perut mak lama 13 bulan, setahun lebih, ikut kerajaan orang kampung. Tak keluar orang sekarang 9 bulan 10 hari. Lemah
berok. Belah lah. Saya dah lama sangat dah ada perut, jadi anak-anak saya semua kena belah lah. Tiga-tiga belah. 1, 2 dan 3. Habis ada apa? Selesai masalah. Belah habis licin. Sebab tak nak ikut pintu biasa, ikut lompat kot tingkat belakang. Habislah, tutuplah kilat. 17 tahun dah tutup kilat. Cadang-cadang nak buka pula kilat, tak tahu. Kalau ada kunci boleh buka. Keedah dia kan. Jadi kalau orang hubud dunia, tamak kepada dunia, jangan buat kawan dia. Sebab dia tak kira halal ke haram ke dia akan siapa. Kita mudah. Sebab benda hak tak elok ni memang mudah sangat kita tiru hak tak elok. Hak elok payah. Dia kerak pergi surau, kerak dengar orang kuliah, kerak semaya sunat, bangkit malam, qiyam sana. Hai payah kita nak ikut. Tapi cuba hak tak elok. Sekejap hak tak elok. Mula-mula bawa bom pergi karaoke, bos saya tak pandai karaoke bos. Tak apalah, tunggu aku sekejap, aku nak karaoke. Dan wajar. Puas duk mari bulan depan karaoke pula. Puas marilah duk dalam, tak ada jiak apa kita je. Bawa kita. Bos nyanyi lagu apa? Bos pula 30-40 lagu hirup pikuk menyanyi dah. Kita zaman Pok Yeye dulu pula. Zaman SJB. Puan 2 jam duk dengar tengah kita lagu mahok gila duk main kan kita lagu orang tua dulu, lagu Piramli kan lagu lembut-lembut. Sini kata dia boleh ingat satu-satu. Satu kita cuba tengok satu-satu lah apa kalau Piramli nyanyi. Kau zaman-zaman tu dia satu-satu kita dengar. Engkau laksana bulan putih. Jadi boleh hijau. Dia tak ada. Engkau laksana bulan gila. Tak ada. Dia akan bunyi sebutir-sebutir sebiji harfin biharfin. Dia ikut bagaimana kalau kita tengok Syama'il Muhammadiyah Nabi SAW, bagaimana Nabi bertutur, bercakap dengan audien, dengan orang ramai. Kalau penting Nabi akan ulang 3 kali. Lebih-lebih lagi kalau membaca Al-Quran, maka Nabi akan baca harfin biharfin. Tidak terlalu kuat, tidak laju, tidak terlalu perlahan. Itu Nabi SAW. Begitu juga dia bercakap dengan orang ramai pun supaya dipahami. Maka benda tu banyak ditiru oleh orang dahulu. Dia cakap tak ada dah laju. Lagu-lagu dia pun lagu lah juga kadang-kadang sini kata, tapi ia akan bersebut satu persatu jelas clear. Zaman sekarang tak ada. Akhir sekali lagu ni ada dah lagu Pok Yeye? Tak ada. Aku nak lagu apa? Lagu sampai belum lahir pun ada. Tekan tenik keluar lagu. Jual. Nyanyi juga akhirnya. Hak dekat Reban nyanyi juga akhirnya. Mak dia suara sedap, enggak mau azing kok kapung apa monai puluh lebih nak menyanyi apa lagi, tapi dah boring. Ikut ni. Ikut orang dunia kan jadi dunia. Ikut orang akhirat akan jadi akhirat. Percayalah. Bila kita ikut orang dunia, kita akan jadi orang dunia. Kalau kita duduk dengan orang ahli perniaga, kita pun ada mikir juga macam mana nak berniaga. Dia duduk fikir hutang berniaga. Kita pun duduk mikir macam mana aku bukan otak berniaga ni. Macam mana aku nak berniaga Duk fikir cari jalan. Kita pun cerita lah masa sekolah dulu, saya pun berniaga juga bos. Saya jual nikel. Itulah tiket. Saya beli nikel tiket tu kan, hak nombor, beli 10 sen, hadiahnya kereta combat. Tapi saya buang semua kereta-kereta tu, saya jual hak biasa-biasa. Menipu dah masa tu. Nak masuk daun tu, nak masuk tu, kena bercakap hak berniaga. Cuba duduk dengan main bola. Kita cakap hang main bola. Aku dulu sekolah dulu. Main pilihan sekolah dulu. Goalkeeper. Terus tak ada lah cara mana. Tapi setiap kali aku tendang, aku lepas belakang. Lepas kelas masuk. Cuba orang mancing. Lama-lama kita akan jadi pemancing. Sebab itu seorang itu dia akan mengikut kawan dia dan dia akan mengikut rajanya ataupun ketua dia. Al-mar'u ala dini khalilihi. Dan juga satu laginya ialah seorang itu juga dinul mar'i khalili. Satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Agama itu mengikut raja-raja mereka, sultan ataupun raja-raja mereka. Mana kalau raja tu ke arah masjid lah dia. Kalau bos itu, raja tu masuk dalam kitab tu ialah penguasa. Kalau penguasa negeri negara itu ke arah masjid lah dia.
Kalau ketua jabatan kita tu ke arah karaoke, lama-lama karok lah kita. Dia jadi gitu. Sebab itu jangan kita berkawan dengan orang yang tamak halobo kepada dunia, sebab benda tu mudah sangat kita mengikut mereka dan mengikuti tabiat yang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sekira-kira kita tidak menyedarinya. Tak sedar, tiba-tiba dah jadi lain. Sebab apa? Sebab kawan, sebab sahabat dan sebagainya. Maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Duduk dengan orang dunia, kat dunia dah kita. Dan sebaliknya, suka sekedudukan dengan barang yang zuhud akan menambah zuhudmu daripada dunia. Zuhud ni bukan tinggal dunia, tak. Oh, dia tu zuhud, dia tu duduk masjid seorang je dia. Lepas tu makan, anak bini ada, makan mana? Zuhud ni zuhud. Bukan tu zuhud, salah. Zuhud bukan dia tidak cari untuk dunia, untuk hidup, tak. Dia cari tetapi dia tidak jadi hamba dunia. Bila tiba waktu sembahyang, dia sembahyang. Bila kena zakat, dia keluarkan zakat. Dia tidak menganiaya orang, dia tidak khianat kepada harta orang. Dia melaksanakan segala tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafkah diri, nafkah keluarga dan selainnya. Tu zuhud lah tu. Ni zuhud ni orang yang duduk di masjid, duduk tasbih, makan hak orang bagi. Itu bukan zuhud, tu pemalas. Pemalas. Dunia kena cari sebab kita hidup dalam dunia. Tetapi jangan dunia itu melalai dan melawakan kita. Dan yang kelima, berkawanlah kamu cirinya adalah orang yang benar. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang berdusta, pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau kerana ia laksana fata morgana, yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Fata morgana, macam kita tengok kilauan atas minyak atas kan. Macam ada air, pergi-pergi tak ada, macam tu jugalah kawan kita yang pembohong. Dengan orang lain dia boleh bohong, takkan dengan kita dia tak bohong. Dia akan cari jalan juga untuk bohong. Kita nampak dia baik, tapi rupanya itu kata seperti fata morgana. Jangan mengharapkan apa-apa pada orang yang memang kaki bohong. Tak boleh nak harap apa-apa kat dia. Memang dia suka bohong. Pokok mana pun dia akan bohong. Dia akan cari jalan untuk berbohong. Tak kira lah cara mana. Dia beza lah. Bohong dengan helah lah. Bohong ni tipu. Helah ni untuk yang oleh seorang penduduk yang menganggap dia ni mencuri. Dan curi itu kita kena tengok dulu, kena dihakamkan terlebih dahulu, baru tahu dia tu kena hukum ataupun tidak. Jadi Nabi SAW sebagai hakim, jadi dia pun tengok, dia kejar. Dia kata ni mesti, kita tahu dah orang Arab, kalau dia kejar dapat kat dia macam kita dapat orang curi. Ada tak kita dapat orang curi, kita ambil dia mandi dia, pergi makan KFC? Ada? Kalau kita aku pun nak curi juga. Tak. Kenapa curi tabung susu? Lapar ke? Jomlah kita pergi tu. ABI lagi makan tak? Kau dapat tu tabung susu ada lah RM15 pun, bukan RM15,000. RM15 dia curi, tengok. Nak tengok hidung dia kat mana, muka dia kat mana. Sebelum panggil bala peri nak buat dah. Kau dapat kat kita. Sebab tu Nabi SAW bila pemuda tu nak kejar orang kampung, Nabi pun beralih. Ya Muhammad, aku tahu engkau orang yang benar, tak pernah berdusta. Sepanjang kau berdiri di sini, ya Muhammad, kau nampak tak orang muda lari di sini? Aku kejar mereka, dia mencuri. Rasulullah kata tak nampak. Sepanjang aku berdiri ni aku tak nampak. Nabi pun alih kaki sikit ya, supaya tak jadi satu pembohongan. Padahal itu ada belakang Nabi. Tak nampak lah. Sebab Nabi tahu tu satu helah. Kalau Nabi SAW tak helah, nescaya mati pemuda tu dia kejar, dibunuh. Sebab orang Arab ni pemuda seksa betul. Saya pernah tengok kawan saya di Mesir sebelah Azad. Orang tu curi dalam rumah dia. Mencuri. Memang dia tangkap. Dia ikat tangan,
ditarik dengan kereta atas jalan batu kerikil tengah-tengah sawah padi. Dia keliling satu kampung, dia buka tingkap, dia akan, orang Arab ni dia ada, sama ada suara tu suara hima ke apa, sama ada kegembiraan ataupun apa benda, dia akan keluar tu orang Arab style dia. Jadi orang kampung keluar tengok budak ni diheret daripada kebun ke kebun, rumah ke rumah supaya kenal inilah muka pencuri. Macam Hindustan tu buat tu orang Arab. Munasabah lah dengan dia buat macam tu pun sebab memang dia kerah hati orang Arab ni kerah hati, tak dengar kata. Macam kita tengok orang tak puasa di Pakistan, di bedah dengan rotan ada besar ni dia khalwak punya bedah macam tu, dia tak pakai helmet punya bedah macam tu je, tak kulit dia tak rasa, kulit dia macam kulit bewok pun kerah pun. Dia tarik tu sampai berdarah-darah ke belakang. Siapa kita lepas tu baru dipanggil polis. Kita pernah tangkap orang Arab yang curi dalam rumah Kelantan. Kita belasah dia tu sampai mata dia dalam telinga lah. Dia tengah sembahyang subuh, tiba-tiba sujud tu imam tak bangun. Semua saya sampai kat Mesir. Kata lamanya sujud baru boleh jadi duduk kat tanah Arab ni, sujud lama kot. Lepas duduk dah sujud tujuh akhir, tak bangun-bangun. Kita berpusing kepala tengok, tak ada lah tu imam. Tu imam bagi salah senyap Assalamualaikum, dia terkejut kat dekat, dia tangkap Arab yang mencuri. Sebab pintu di badan luar kunci. Arab dia tengah ambil selipar daripada tingkat 4, bawa dengan guni-guni turun ke bawah. Jadi banyak akhwat ataupun perempuan meraung, yang tak semayang jemaah tu meraung, tolong pencuri haram ni. Dia pun nak turun ni, tu imam pun lompat je kat satu, lompat keluar daripada tingkap, pergi kunci kat luar. Kita cari tu imam tak ada, tu imam kunci kat luar, tu tengah belasah harap. Pecah muka, tak menangis, gigi sumbing telinga tak ada, kaki duk alam mulut lah. Panggil polis, tak menangis lagi. Harap cecek umur baru 12 tahun, kulit macam bewok dah, kerah betul. Pernah sambah lah Nabi turun tempat dia, kerah hati, kerah kulit, kerah hati dan kerah belakang-belakang lah orang Arab ni. Azan kalau tidak panjang lagi sama ni. Baik. Jadi kisah tu kisah orang Arab. Orang Arab memang dia kasar lah. Sebab itu Nabi SAW kebanyakan anbiya diutuskan untuk orang Arab, kebanyakan. Sebab memang hati dia susah untuk menerima kebenaran yang susah. Kita orang Melayu ni bila duduk di luar negara, kita pun tengok perbezaan di antara orang Melayu Malaysia, orang Melayu Indonesia, orang Melayu Brunei. Beza cara bercakap, cara bergaul dengan orang Arab pun cukup beza. Kita naik bas 20 sen, harga dia 20 sen pergi ke kuliah. Kadang-kadang dia punya kumsari ataupun gede panggil konduktor ambil tiket lah, bel tak ada 20 sen. Kita orang Melayu kata macam di Saudi lah, halal gitulah dia orang. Malaysia mafi balas, tak ada ganti balik, tak ada lah baki masih balas turun bah. Kalau Indonesia tak akan turun selagi tak bagi baki 25 sen. Sanggup balas Arab ni suka balas, suka cium dahi cium hidung. Kata siapa balas pada hari cium hidung? Kita tak ada cium hidung, tangan sampai dulu. Allah akhirnya bagi sebab dia menipu. Orang Indonesia ni dia tahu Nabi Arab ni tipu dia, kau mana pun dia tipu dia. Mesti ada duit kecil kan, dia konduktor kumsari. Kita orang Melayu mengalah badan biar kira 50 sen walaupun 25 sen. Tu bila tengok di sana, memang orang Melayu kita di antara orang jiwa yang lembut, mudah sangatlah, mudah baik, mudah buruk. Itu sama-sama rumpung Melayu kita tu, rumpung Nusantara. Indonesia keras, Filipina keras, Melayu cair, mudah cair. Sebab tu banyak kawan kita mudah tipu kepada mak hitam. Dia cikgu pencing perempuan, melambur bla 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 bla. 60,000 telah pun dikeluarkan untuk dihantar ke Afrika untuk mendapatkan kristal original. Kena tipu sikit lagi, dekat dah sampai di Singapura, tak boleh masuk, kena ambil kat Singapura, bayar pasport itu. Kena dijumpa di Genting Highland, dia pun tak boleh jumpa dekat kamera Highland, Genting Highland
Akhir sekali tak jumpa. Mampu berapa dah? 35,000. Berapa dah? 60,000. Tipu gitu. Sebab hati kita mudah. Mudah sangat. Mudah dipengaruhi. Tu orang kita orang Melayu lah. Jiwa dia lembut. Sebab kita tu tak ada ya para nabi berturun di tempat kita. Cukup dengan tabi'in berdakwah pun kita mudah akan dipengaruhi kebaikan dan keburukan. Sebab itu Imam Ghazali menyusun bagaimana kita nak memilih kawan supaya kita tidak terpengaruh dengan perangai kawan-kawan kita, takut kita mudah terikut. Itu sebab isu pilih tu, pilih orang yang benar, pilih orang yang soleh, akhlak mulia. Itu sebab dia kan. Akhir sekali bunyi loceng tu. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Inilah 5 prinsipal dia, 5 dia. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang-orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah dalam masjid. Kita nak jadikan dia kawan, tapi semua sifat ada, satu je tak ada. Suka bohong, budak. Ada orang dia tu akhlak tak ada. Memang dia baik, dia benar, dia soleh tu, tapi tak ada akhlak. Cakap dengan orang, dengan tok guru dia tak hormat, belajar saja prinsip nablah untuk adab-adab dengan guru. Dia buat tak endoh. Macam tu. Ada 3 hilang tu, nak cari sepenuhnya kata Imam Ghazali memang susah nak dapat. Ada yang ni tak ada. Ada yang kekurangannya. Baik akhlaknya tapi tak soleh pula. Jadi nak cukup ni memang susah dah tak. Walaupun mencari itu di surau ataupun di masjid-masjid, oleh itu tiada ada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Kalau payah sangat nak jumpa kawan-kawanmu ni, maka Imam Ghazali pesan, carilah di antara jalan. Pertama, beruzlahlah kamu, iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai, kerana disitulah letaknya keselamatanmu. Maknanya kita uzlah, tak payah bermasyarakat sangat macam mana berlaku pada Nabi SAW dalam fitrah sebelum kenabian untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan suka beruzlah. Beruzlah ni berasingnya, kena Gua Hira. Macam kita ni tak payah lagi naik atas pucuk apa ni, bukit apa tu? Saudara hijau tu, situ tak jadi uzlah tu. Waktu punuh mata tu, duduk selo atas wakah duk begini. Terbeliak biji mata, jadi macam Tuhan Buddha mata bulat. Tuhan Hindu. Tanya member saya dulu dalam masa member tu, kenapa Tuhan kamu mata bulat tu? Mana aku tahu India. Kawan kata, mudah-mudah sebab yang datang tu pakai sari nampak pusat tu. Tu toko ni mau ke Tuhan aku mula kata, iya dia tengok pusat. Bulat mata-mata tengok pusat. Pandai. Itu Tuhan Cina tu pasal mata sepik, sebab colok pada hari-hari pedih mata, itu tu mata. Menatang tu. Aduh, itu masa kita boleh bergurau, boleh lah, ni kawan kita sendiri. Jangan buat mau buat ceramah pula kata, kenapa apa ni Tuhan Buddha matanya sepik? Kerana A, B, C, dia marah kau kan. Tak madani kita. Itu dia seluruh kawan-kawan yang boleh. Boleh jadi orang kata mana sabar, dia kata mata sepik pedih, mata sebab colok banyak sangat. Dia buat lawak. Jadi nak beruzlah-uzlahnya asal diri, berasal diri. Boleh kita beruzlah sekali-sekala ni, esok lusa lah, esok Selasa, petang esok lah. Petang esok baca lah doa akhir tahun. Lepas maghrib baca awal tahun. Jadi pada pagi 19 tu bagi aku cuti buatlah qiyam. Kita pun uzlah. Kalau nak buat qiyam di rumah ataupun qiyam di masjid surau, kita pun beruzlah. Uzlah ni bersendirian dalam bilik, jangan ada bini, jangan ada telefon, kita senyap-senyap. Duduk beruzlah, duduk kira nasib kita, ya Allah. Akhir dah tahun hijrah ni, ya Allah,
Tapi perangai aku masih lagi, ya Allah. Itu uzlah. Uzlah tu tak banyak, tak apa lah, 2-3 jam tinggal dunia sekejap nak tengok. Kita sebut semula dosa-dosa kita supaya kita ingat semula dan Allah ampunkan dosa kita. Itu Imam Ghazali kata beruzlah. Atau keduanya bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Wallahu a'lam. Yang kedua, gaul tapi kena ada kaedah-kaedah pergaulan supaya dia tidak merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergaul boleh tapi jangan sampai merosakkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu dia ada hablum minallah wa hablun minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama makhluk manusia. Wallahu a'lam. Tanda kita berhenti yang kedua iaitu untuk bergaul. Sama ada kita memilih untuk beruzlah ataupun kita bergaul. Jadi dalam masyarakat ni kita bergaul, tapi bagaimana kita bergaul? Kaedah mana cara kita bergaul dengan orang Muslim, yang tidak Muslim, dengan jiran yang ada hak, 1 hak, 2 hak, 3 hak dan sebagainya. Maka ini diajar oleh agama kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama beramal dengan segala amal-amal sunnah dan amal-amal kebajikan yang boleh kita lakukan yang salihat walaupun Nabi SAW tak buat. Doa awal tahun, akhir tahun Nabi pun tak buat, tapi sahabat pun tak buat. Siapa yang buat? Ada ulama mutaakhir ini buat atas wajah umum, atas wajah umum untuk minta doa. Kena faham yang tu. Yang kita kata Nabi suruh buat, esok kena baca doa akhir tahun, doa awal tahun, jangan. Sebab Nabi tak suruh. Kalau Nabi tak suruh, jangan kita kazaba alayya muta'ammidan. Jangan berdusta dengan aku dengan sengaja. Kalau dusta atasku dengan sengaja, sediakan bangku mudah neraka. Tak boleh. Cuma kita kata doanya baik. Doa setiap hari aku berdoa, setiap minit aku berdoa, tapi ini untuk setahun. Maksudnya, ya Allah, setahun yang lalu ya Allah, aku telah taubat padamu ya Allah. Mungkin ada lagi dosa-dosa yang aku tak sempat taubat, maka di akhir tahun ini ya Allah, sebelum datangnya tahun baru ya Allah, Engkau ampun segala dosa-dosa aku ya Allah. Tak salah. Bila masuk tahun baru pula, ya Allah, inilah tahun baru yang baru datang kepadaku ya Allah. Aku minta padamu ya Allah, sepanjang tahun ini ya Allah, Engkau tutupkan jalan-jalan maksiat untukku dan ahli keluargaku ya Allah. Lindung diri aku, ahli keluargaku daripada maksiat. Lindung daripada segala ancaman hasutan manusia dan syaitan ya Allah. Kita minta untuk setahun. Lepas tu setiap malam minta lagi, tak menjadi satu kesalahan. Kita niat puasa sebulan, bulan Ramadan. Selepas tu setiap malam dawai tu semua roding, saya puasa besok hari. Salah? Tak salah. Yang sebulan tu cover. Kalau tak berlaku setiap malam niat, maka yang sebulan tu telah mengesahkan niat kita untuk puasa sebulan. Begitu juga protect tu, lindungan tu minta setahun. Lepas tu sebulan, seminggu, seminit, sesaat dan setiap saat. Maka dia tidak menjadi kesalahan. Jadi bermula dengan 1 hari bulan sehingga 10 sunat puasa. Puasa umum 1 sehingga 8. Puasa khusus 9 dan juga 10. Hari Ashura wa Tasu'a. Hari Ashura Nabi SAW sempat buat, tapi hari Tasu'a Nabi SAW tak sempat buat kerana baginda wafat terlebih dahulu. Tetapi baginda SAW telah menyebut bila sahabat kata, ya Rasulullah, hari 10 itu hari Yahudi berpuasa. Ketika itu diselamatkan tentera-tentera Musa daripada Fir'aun. Maka semua Bani Israel yang beragama Islam mengikut ajaran Nabi Musa berpuasa pada hari ke-10, itu hari Ashura. Maka Nabi kata, aku nak puasa juga. Sahabat kata, Yahudi kalau macam tu, seandainya aku hidup tahun hadapan, la asamtu, aku akan puasa pada hari Tasu'a, hari ke-9. Maka 9 juga sunat, 10 juga sunat puasa. Itu clear. Siapa puasa 10 hari bulan, dosanya dikafarahkan setahun. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Jadi banyak-banyaklah kita berpuasa. Yang mampu 1 sehingga 8, ditambah lagi 9 dan juga 10. Tak mampu, ambil 9 dan 10. Tak mampu juga, ambil 10. Tak mampu juga, belikan kapan. Dah bagi dah macam tu offer daripada Allah Ta'ala, takkan tak nak lagi nak usahalah. Dia jatuhnya pada hari Khamis 27, itu hari Tasu'a. Kemudian hari Jumaat itu hari Ashura. Boleh buat bubur Ashura, tapi untuk buka puasa, bukan makan tengah hari.
Yang silat dulu di Kelantan dulu lah, lama-lama dulu. Jadi dia pakat buat bubur Asyura pada hari ke-10. Dia tak puasa, dia pakat makan lepas zuhur. Tak ada tu. Jadi bila kita tengok, kita boleh buat selepas zuhur. Masuk bubur Asyura, lepas tu buat Asyura Kelantan ni sama dengan dodo. Payah lambat nak akad. 5-6 jam baru kita masak. Bukan bubur negeri lain. Bubur negeri lain dia sama dengan lebih kurang dengan bubur lambuk yang sekejap. Tapi Kelantan dia lambat. Lambat dia masak tu sebab dia ada rempah ratus dia. Bau dia macam jamu orang beranak kan. Orang tak boleh makan, tak boleh makan. Lepas tu sekarang dia bertanding buah daging pula. Orang tu buaya sekor-sekor. Orang tu buaya lagar pun ada. Buaya hutan pun ada. Oh, ayam serindik, ayam katik macam-macam. Untuk nilai jadi mahal. Kalau buaya katik main mahal tu. Buaya seramuk hampir 1,000 sekor. Berapa Asyura sekawa? 1,000. Iya lah ayam katik. Ayam seramuk hampir 1,000 sepasang. Daging banyak ni jadi mahal sebab ekor dia, bukan sebab daging dia. Dia bertanding buat macam tu. Boleh buat, tapi kita buat juadah untuk berbuka puasa. Ini selamat untuk berdoa akhir dan awal tahun, dan juga selamat untuk berpuasa, untuk menambah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw